Okey makcik, ambil tangan kiri makcik. Bismillah, genggam tu ya Allah. Niat ya Allah Tuhanku, aku nak buang saka-saka, aku nak putuskan dia. Letak sini segenggam sahaja. Genggam macam. Segenggam saja. Nak duduk. Cukup kuatnya. Cukup kuat. Macam mana baca dia? Okey, ya Allah Tuhanku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, salam Zuhur insya-Allah. Dan alhamdulillah kami buat sambungan yang part 2 yang semalam, kisah makcik ni yang ada masalah gangguan saka. Mana mic jauh. Jemaah, Assalamualaikum sekali lagi. Kita buat sambungan yang semalam makcik yang ada gangguan saka ni. InsyaAllah moga-moga dipermudahkan urusan. Sambunganlah dengan Tok Singa, sebab Tok Singa pun sambil tu dia nak mengajar Ustaz kaedah rawatan yang dia pakai, insyaAllah tradisional lah, kaedah tradisional. Kaedah tradisional. Okay. InsyaAllah sama-sama kasih ajak Ustaz, sama-sama lah kursi-kursi, tak ada Ustaz apa pun. InsyaAllah. Imam masuk boleh share dulu. Sekejap lagi pun insyaAllah kita nak Tok, kita boleh kenalkan page Tok sekali yang baru tu kan nanti. Yang tu suku orang bateri tu. Bubuh yang ni. Okey, insyaAllah yang masuk ni boleh share dulu insyaAllah, sebab live kali ni dia special sikit. Sebab Ustaz akan tunjuk secara jelas macam mana kita nak pemindahan saka ke tempat yang melalui medium tanah tanah dengan limau. Tanah limau kain putih. Tanah limau dengan kain putih, dan setiap benda tu kami boleh jelaskan apakah di simbolik setiap falsafah setiap apa yang Tok Singa gunakan benda ni. Bukan kain putih ni kita nak santau orang balik, tak. Bukan kita nak buat sihir, tapi ada dia punya falsafah dia kan, ada rahsia dia dan apa kaitan dengan jin semua ni insya-Allah. Di Zuhur pun dah insya-Allah. Apa benda solat Zuhur dulu, solat dulu ataupun nak solat sekejap lagi pun boleh insya-Allah. Kita nak settlekan kes ni. Moga-moga Allah permudahkan urusan kita ni. Moga-moga dapat nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hamba pendosa lagi insya-Allah, tapi kita cuba untuk sedaya upaya untuk menolong umatnya Nabi Muhammad SAW dengan apa jua cara sekalipun insya-Allah, selama mana dia tidak bertentangan dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, insya-Allah kita boleh teruskan. Okey. Kalau semua dah sedia, tuan-tuan komen sedia insya-Allah, kita dah sakit pun dah sedia depan kita ni insya-Allah. Okey. Yang dah share tu dah share dulu. InsyaAllah. Okey, mana-mana nak buat rawatan dengan pusat rawatan kami ataupun Tok Singa sendiri pun kena isi borang apa? Kena buat appointment. Kena appointment dengan Ustaz Arif lah. Kena appointment dengan Ustaz Arif dalam page Tok Singa ada nombor kan. Ustaz Arif lah. Jadi Tok Singa punya pelajar dekat sana insya-Allah. So buat appointment dengan dia, insya-Allah nanti dia akan bagi tahulah macam mana cara nak buat rawatan. Kos dia macam mana kos? Kau sama macam Ustaz kau. Kau sama juga, maknanya ikut kemampuan. Ikut kemampuan insya-Allah. Tak mampu kita buat rawatan cuma. Yang tak mampu jangan tak datang, boleh datang untuk ke tempat Tok Singa di Penang Penang. Datang beritahu insya-Allah. Cuma untuk pusat rawatan kami di KL ni
Tak boleh ramai sangat dalam satu hari. So kami bukan tak layan mesej. Ustaz tengok yang Ustaz ikut queue lah, Ustaz akan panggil. Mesej nak isi borang dalam link tu, ataupun kontak nanti minta borang isi, nanti insya-Allah Ustaz baca, kita akan panggil. Sebab SOP sekarang kena jagalah. Kita ada ramai memerhati kita, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita nak terus pada ni lah, sakit kita, insya-Allah. So kena bagi ni, ini ada bateri. Bagi ni. Cik letak. Dekat sikit semua lah. Dekat cik. Jom kan? Macam nak lari je ni. Kita ni Bukan ada sikit. Macam nak lari je ni. Gitu. Okey. Apa jadi makcik semalam? Mana tu? Perawatan. Tak boleh tidur lah malam ni. Dia pun tak boleh tidur, makcik pun tak boleh tidur. Dua-dua orang tak boleh tidur. Pakcik okey pakcik? Makcik, abang macam mana? Lega? Okey ke? Bismillah. Sabar eh. Macam mana tak? Kita nak ruyah dulu kau. Nak terus buang sakor kau macam mana? Kita baca sikit lah ruqyah. Dan tengok tindak balas jin dalam badan mereka macam mana, insya-Allah. Makcik dah sebelum ni saya nak beritahu lah. Untuk pemutuhan sakor ni makcik bersedia lah. Bersedia dan maknanya bila putus sakor ni, saya terang sebab sakor tu. Sakor ni bila dia lama, dia beranak pinak. Jin ni dia beranak pinak seperti manusia juga. Okey, jadi untuk sakor ni saya cerita secara jelas. Bila kita putuskan sakor ni, maknanya keluarga makcik. Maknanya lepas pada keluarga makcik ni, anak-anak makcik dan sampai keturunan yang nak datang ni, maknanya terputuslah, tidak ada terikat lagi dengan sakor-sakor ni. Cuma dalam macam adik makcik ke kakak makcik yang masih ada, itu saya tidak bertanggungjawab lah. Itu saya beritahu saya sebab apa, kalau nak buat yang tu dia memerlukan persetujuan semua. Tapi hari ni saya sebab makcik mak kepada ni semua, kita buat untuk keluarga makcik dulu. No? Faham tak? Kalau ada adik yang lain tu, dia lain pula? Dia bukan, boleh buat sekali, tetapi kita perlukan persetujuan. Walaupun tak perlu datang, tapi dia hanya call. Kita tanya dia, ni setuju tak kita nak buang? Dia setuju, baru buang. Sebab apa? Bila tak setuju, benda ni tak akan sudah. Tapi kat sini dia settle lah. Yang ni kita settle untuk keluarga dia dulu lah. Sepatutnya sakor ni memang dia complicated sikit, sebab kita kena tanya persetujuan untuk semua. Untuk kita putuskan, sebab benda ni dia ambil pun dia ada perjanjian untuk menjaga keturunan ataupun harta benda. Sakor ni ada banyak. Sakor yang menjaga keturunan, sakor yang menjaga harta benda, sakor yang menjaga tanah. Banyaklah kategori sakor ni. Jadi yang macam kita tengok malam Ustaz, nampak macam sakor keturunan tak? Sakor apa Ustaz? Sakor keturunan lah. Keturunan yang menjaga keturunan lah. Sebab kalau makcik perasan, makcik cakap mesti jadi kebanyakannya. Satu lagi, kalau orang nak buat makcik, mesti orang tu tak boleh nak buat. Dia akan jadi sakit, demam. Ada perasan tak masa makcik seumur hidup makcik ni? Sebab saka makcik punya ni lain macam sikit ain dia tu. Ain dia tu lain macam sikit. Makcik ada berapa anak? Anak ada berapa semua? 5 dah meninggal, 1 tinggal 4. Okey. 5 orang. Masa makcik didik anak makcik tu, ada tak anak makcik yang jenis kalau makcik cakap mesti dia sakit ke apa semua? Ada tak? Itu jadi macam Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau anak makcik tu gaduh orang tu jadi sakit ke apa semua? Tak ada. Tak pernah lagi? Tak perasan ke? Tak perasan ni rasanya. Tak perasan. Baru berapa tahun hidup, baru je tahu semalam dah saka. Ya. Tak perasan makcik. Tak perasan. Tapi kebanyakannya menjadi macam tu sebab ada menjaga. Boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Kita akan ruqyah dulu. Kita ruqyah dulu insya-Allah. Dengan bacaan wirid as-sakran. Dan makcik ni dia bawa anak dia yang umur 30 apa? 32. Dia gangguan sakor antara satu dia. Dia macam ni lah. Pertama, gangguan sakor ni, anak-anak kita ni kadang-kadang ada yang tak kahwin, ada yang kahwin cerai, yang masalah family, masalah keluarga, yang selalu panas dengan mak dia sendiri, selalu panas dengan
adik-beradik sendiri. Ini semua adalah satu antara tanda-tanda gangguan sakau Ustaz. Dia jadi macam tidak harmoni keluarga tu. Bukan sekadar sihir saja boleh jadi macam tu. Sakau juga memang jadi macam tu. Dia jadi tak ngam antara satu sama Yang tu lain. mungkin macam tu. Ada tu. Ada. Tak ada adik-adik. Ada dia memang macam tu. Ada lah yang tak ngam tu ada agak. Selalu ada gaduh juga. Dia kerap lah. Tak ngam je jarang. Biasa, tapi kalau kerap ni luar biasa. Luar biasa. Tak adalah kerak sangat. Ya. Jadi. Adik. Tok cakap je boleh tak? Orang panggil. Okey, jadi itu saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan semua, para penonton. Sakor ni banyak kategori. Kita nak tengok sakor ni apa tujuan dia, dan juga dia punya kekacauan, dia punya tanda-tanda adalah satu, keluarga ni tidak tenteram lah. Dia ada saja persekaitaan, ada saja yang tak puas hati tu, bergaduh. Lepas tu dalam segi pernikahan pun akan jadi sad. Ada yang tak menikah sebab benda ni nak mewarisi pula keturunan ni. Jadi dia memang memerlukan jenis-jenis macam ni. Dia ganggukan jiwa kita, dia ganggukan kita punya fokus. Ni semua kerja-kerja dia lah. Jadi sakar ni memang kita kena perlu buang. Kita tak tuduh orang dulu membuat perkara syirik. Tidak. Sebab apa saya cerita tu? Sebab dulu orang memang macam ni, berkehendak macam ni. Mereka guru agama pun ada yang orang kata berdamping, ada yang berkhodam. Tetapi mereka faham dulu. Kita ni cucu-cucik ni dia dah jadi tak faham. Jadi tak faham ni lah jadi masalah bagi kita. Dan jin-jin ni tipu daya dia cukup hebat. Dia boleh tipu daya kita bermacam-macam bagai. Jadi itulah, kita tak salahkan orang dulu, tak salahkan keturunan kita, tok nenek kita. Dok, memang itu pakaian mereka dulu. Orang Melayu kita memang macam itulah, insya-Allah. Jadi kita Uruf masa tu lah. uruf lah. Kalau ngaji Ke anak makcik yang nombor 2 tu memang lelaki tapi dia dah bercerai, dah kahwin. Itulah saya beritahu. Dia ada masalah lah. Insya-Allah, Ustaz. Yang kita cek dulu dalam badan dia ada apa, insya-Allah. Kita akan baca wirid As-Sakran. Ya Allah, As-Sakran. Sebelum kita hadiahkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abdullah wa ala alihi kiram bisiril Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Minta semua sekali baca Al-Fatihah. Dan Ustaz pun nak minta semua hadiahkan Al-Fatihah. Sedekahkan Al-Fatihah untuk apa? Fatih. Fatih kalau orang meninggal hari ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Fatihah sekali insya-Allah dengan berkah para aulia sebelum ni, para ulama, warisatul anbiya. Allahu akbar. Peninggalan dia, pemergian dia tu memberikan kesan yang sangat-sangat duka citalah di hati-hati kami yang kita sangat memerlukan depa ni semua. Di akhir zaman ni tak ada siapa lagi, nasihat mereka ni bagaikan mutiara. Kita kena ambil, kena cedok. Sebab tu ulama yang ada lagi macam Pak Sumit semua pergilah ziarah kalau boleh ziarah insya-Allah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, buka tangan adik akak. Okey, kiri Di kanan. tangan dia memang tak boleh sebelah sini. Oh, lupa. Dia macam Bila lagi? kecil. Masa mengandung dia ada infeksi apa? Ada efek apa-apa ke? Tak ada masa Ada mengandung mimpi apa-apa tu tak ada, tapi dah makcik bersalin kat dia. Semua nampak normal. Tapi bila dah nampak dia dalam setahun lebih, dalam setahun 8 bulan, dia ke sebelah sini ya, dia punya kan macam kaki dia sekarang. Kaki pun sama? Sama. Kaki dia macam ni ya, gitu sikit lah. Jadi bila setahun 8 bulan tu dia lambat berjalan kan. Lepas tu makcik perasan dia, lepas tu dia macam dia berdiri tu dia kat tangan dia tak nampak lagi semua. Dia dah berjengkit macam ni. Lepas tu mula makcik dibawa kat hospital kan, tengok kan. Doktor cakap apa? Apa nama penyakit dia kat mak tu? Dia kata dengan apa, tangan. Dia berkaitan dengan. 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 Dia berkaitan
Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi okey ya, Ustaz. Okey, pengalaman buat sakor ni macam tu lah. Macam Ustaz kata, sama lah macam saya pun. Gangguan saraf ni antara gangguan dia lah. Dan saya bisa berubat di Terengganu. Mereka ni semua normal. Dah kahwin sampai umur 30-an, dia akan jadi satu macam, kita tengok dia macam orang cacat, Ustaz. Dia jadi jalan bengkok gitu, elok keluar sendiri. Dan yang jadi ni bukan seorang, 5 orang. Depa 8 adik-beradik, 5 orang jadi, seorang dah menyebabkan kematian sebabkan sakit tu. Jadi memang saya pergi sana tu, memang buang sakor ni memang pertama sekali yang mengejutkan kita, kain putih yang kita bakar ni tak lut. Kebal ni. Jadi dekat 2 jam baru nak habis semua kain tu. Pelik, Ustaz. Pakai petrol. Ada benda tiup tu. Itu sakor lah. Ya, jadi memang teruk lah gangguan tu. Gangguan saraf ni memang macam Ustaz, saya setuju lah. Dan kita sama, insyaAllah. Pengalaman Pengalaman ni. Takut berbeza. Sama punya, sama betul lah. Sama jin Jin. Okey. Mati situ dia. Dia punya apa? Receiver. Dah okey lah, insyaAllah. Baik. Kita akan mulakan dengan bacaan video As-Sakran, insyaAllah. Dan kita kena hadiah agak Fatihah untuk sahibul ratib yang mengarahkan video As-Sakran, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, pecinta Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Buka tangan makcik sekali. Okey. Buka. Okey. Makcik nak diruqyah buka sekali apa? Buka tangan. Insya-Allah kita sekali insya-Allah ada benda tak baik minta semua disettlekan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita bagi salam ni adalah ihtiram untuk bangsa jin lah, kalau kaedah ustaz lah. Takut kalau Tok Singa apa dia nak berperang tu aja. Ustaz bagi salam nak runding dulu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam Rabb, khadam jasad, khadam ghaib, wahai jin sihir, wahai jin saka, seandainya kau ada dalam badan ni, tolong bagi isyarat getaran pada tapak tangan. Kalau kau saka, tangan kanan, kalau sihir, isyarat tangan kiri. Jika tidak dengar perintah aku ini, bacaan ini akan jadi sakit yang melampau-lampau bagimu wahai jin. Tolong dengar, tolong bagi kerjasama, insya-Allah kita berunding. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtatu bidarbillah. Tuluhu masyaallah, kufluhu la ilaha illallah. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ingat apa dia? Keluar kepala. Tangan tu bergetar sendiri Tu tak perasan? Tengok Tengok ni duk jangan tu. Seandainya kau dah bagi syarat getaran, tangan ada tu, tengok tu sendiri Sendiri jalan kan. Sendiri tapi Ustaz tak nak tunjuk lah, biarlah aurat dia dan diri dia semua. Tu tanda Allah tu. Tu maknanya jin sakor tu ada dalam badan tu. Itu tanda Allah tu yang dia rekod sendiri tu. Tanpa dia Ini sedar. bukan hipnotis kau, ni bukan tak. Kita baca ayat ni bersesuaian dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jin ni mengalirkan pembuluh darah anak Adam. Bila mana ustaz suruh dia berkumpul, bagi isyarat, so dia bagi kerjasama tu, alhamdulillah. Dia tak bagi kerjasama, dia sakit lah. Dia pun tahu dia buat benda zalim. Makcik punya kurang pula ni. Ada rasa apa, Pak? Dia macam ada gak rasa macam tak teruk macam semalam kan? Ustaz baca tu dia ada rasa gak macam dia macam dia ngak-ngak macam syak-syak karen tu ada. Macam syak-syak. Tapi tak macam semalam maksudnya. Takut tu. Ni teruk ni. Dia teruk lah. Kita tengok pada badan dia ni, separuh ni dia. Belah kanan. Sebab akak ni badan dia belah kanan dia lumpuh straight. Lumpuh. Tak rasa apa Rasa dia macam separa je. Kalau orang cubit apa semua rasa. Saraf dia. Masa kecil ada demam-demam tak? Dia tak ada kena-kena demam panas, tak ada. Pelik je dia macam tu. Tak ada.
Okey, tak Dulu apa. ni makcik biasa merujuk tak? Merawat dulu misalnya jadi Macam kecil. merujuk kat hospital je lah kan. Dia buat exercise apa itu je lah. Kira daripada kecil dia jadi macam ni tak ada merujuk pada ustaz-ustaz, tak ada lah. Tak ada lah makcik tak apa. Sebab dulu ustaz. Kita tengok tak pernah tu. Untuk sahabat-sahabat kita di sana yang tengah tengok live ni, kalau benda-benda macam ni terjadi pada keluarga kamu, cepat rujuk ustaz. Kalau doktor dah rujuk tak ada lagi, pergi jumpa ustaz ataupun perawat yang boleh Macam dulu tahu lah, beritahu Pak. apa keadaan Tak kamu tu. berapa banyak. Jadi kita tak tahu, tak ada macam sekarang kan. Dulu-dulu kan. Tapi dia kalau dia dah, orang kata dah menguasai dan dia sebati Ramadan lah. Sebab tu bila kita baca tiba-tiba tangan dia rekod. Adik, ada bagi mic saya kat dia. Tu boleh angkat tak? Boleh angkat? Cuba angkat straight. Okey, sampai situ ya. Sampai sini je. Okey. Assalamualaikum wahai jin saka. Kalau betul engkau saka keturunan yang menjaga keturunan ni, jatuhkan tangan. Jatuhkan tangan ke bawah. Kalau engkau saka yang menjaga dirinya dan keturunan ni, turunkan tangan ke bawah. Okey. Seandainya engkau sihir yang menyihir keluarga ini, jatuhkan tangan ke bawah. Okey. Bacaan ke ni akan menyakit kamu kalau kamu tak ikut arahan ni. Surun. Kalau engkau saka, jatuhkan tangan ke bawah. Sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tolong jaga aurat dik. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey. Turunkan tangan ke bawah kalau kamu betul menjaga keturunan ni. Ada rasa apa? Ada rasa apa-apa kat pergelangan tangan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassaltu bizil mulki wal malakut wa antasamtu bizil izzati wal jabarut wa tawakkaltu 'ala al malikil hayyil qayyum al halim alladhi la yanamu wa la yamut. Dakhaltu fi hirzillah, dakhaltu fi hifzillah wa dakhaltu fi amanillah. Bihaqqi kaf ha ya 'ain sad kufit وبهاميم عين سين قاف مد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Wahai jin saka pusaka yang berada dalam urat-urat darahnya, yang berada dalam tulang-tulang belakangnya, di dalam daging-daging yang menempel dalam tubuh badannya, jika kau ada dalam tangan ini, jika kau yang merosakkan saraf-sarafnya dari kecil lagi, kau tunjukkan kepada aku. Dengan kau turunkan tangan ini, dengan kau gegarkan tangan ini, dengan kau gegarkan saraf yang telah kau rosakkan selama ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kau telah banyak membuat mungkar dalam tubuh badan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. What's up, adik? Macam karen, macam karen. oh dia macam lengah kan. Ada macam shock karen tak? Ada. Dekat bahagian mana tu? Situ saja. Sini lah, sebelah ni. Siapa dia? Dia tak. Tak ada. Sakit eh? Lengah. Alah, tak sakit. Biasa. Shock karen tu dah lah. Ada rasa tu. Okey, maknanya kat sini tindak balas tu ada. Tak semua orang boleh merasa macam ni. Yang ada gangguan dalam darahnya, dalam sarafnya, akan detect lah dengan bacaan tadi, insya-Allah. Dan kamu kat rumah pun ustaz tahu ada yang terasa sama juga. Siapa terasa macam tiba-tiba tangan dia bergetar, tolong komen lah. Ustaz tahu mesti ada. Sebab benda ni gelombang. Bila kami baca sampai kat sana pun, insya-Allah. Tu macam ni terputusan tu lah. Ada bukti tak? Ada. Ni saya ambil. Cakap dulu. Jadi insya-Allah hari ni kita akan buat Tapi memang sendiri. Apa saja dah?
dia memang sendiri, tak dia macam sendiri. Tangan dia pun tak ada gerak-gerak tak kan? Kita tak gerak kan tuan. Dia gini-gini dekat tangan dia kan. Itulah saya tengok tadi. Tapi kita tak turunkan. Jadi tuan-tuan, memang kita tak boleh tunjuk lah. Sebab benda ni melibatkan aurat dan kita tak mau tunjuk pesakit. Pesakit sendiri boleh orang kata apa? Boleh rasa sendiri dan boleh beritahu. Memang masa kita baca, tangan tu sendiri turun. Bengkok dan lepas tu dia jadi gegak. Dia jadi gegak kan. Rasa macam shock current, betul tak? Rasa macam shock current. Yang tu menunjukkan bahawa sahaja jin ni telah rosakkan keluarga makcik ni dan anak dia telah lama. Dan jin ni memang telah jin yang mungkar lah. Jin yang telah membuat binasa kepada tubuh badan manusia. Jadi jenis-jenis jin macam ni kita tak boleh bagi muka dah. Saya jenis tak bagi muka. Macam ustaz dia merunding lagi. Saya kalau macam ni kita perangi habis-habisan lah. Jadi hari ni kita akan gunakan kaedah untuk memutuskan saka pusaka ini. Tapi kalau boleh yang ni, cara kaedah ni memang kena pakar lah. Pakar ni maknanya orang yang merawat lah. Kalau datang merawat ke pusat Al-Idrus, InsyaAllah untuk saka yang teruk, Ustaz Syafiq akan buat lah kaedah ni. Kaedah ni pun saya ambil pada guru saya dan saya sampai kepada Ustaz Syafiq. Sama-sama kita kongsi. Saya tak pandai apa, saya tak ada ilmu apa. Dan ada juga ilmu yang saya belajar dengan Ustaz Syafiq. Sama-sama lah kita bermuzakarah berilmu ni. Jadi jenis ini kena dilakukan hanya untuk pakar rawatan saja. Okey, jadi insya-Allah kita akan tunjuk nanti macam mana keadaan guna dia. Okey, saya bagi tahu kenapa kita pakai simbolik kain putih. Kain putih ni adalah kain yang mana yang akan membawa kita akan masuk ke kubur, pakcik. Kain las lah, kain las kehidupan kita akan membawa kepada kubur. Dan kenapa tanah? Tanah ni adalah asal usul kejadian kita. Sebagai manusia yang Allah Ta'ala terangkan, kita ni dijadikan dengan tanah. Nabi Adam AS. Dan kenapa perlu dibakar kain ni? Bakar ni api. Api ini telah dijadikan Allah SWT jin. Jin adalah dijadikan dengan api. Malaikat dijadikan dengan nur. Jadi ada elemen tu semua cukup. Jadi bila kita bakarkan benda ni, maknanya jin ni putuslah saka pusaka dia daripada keturunan kita, insya-Allah. Insya-Allah nanti benda ni cuma kena buat dengan pakar lah. Insya-Allah. Bahan dia apa ni? Cerita dah. Limau tu dah. Limau ni simbolik dia kepada rawatan tradisional orang Melayu lah. Limau ni adalah satu asid yang boleh merosakkan jin-jin ni, insya-Allah. Dia bukan percayaan mengarut, tapi benda ni terbukti lah. Di Arab dia pun menggunakan barang-barang lain. Di tanah Melayu ni ataupun di Nusantara dia akan gunakan bahan-bahan seperti ini, insya-Allah. Boleh tak? Okay, itu bahan-bahan dia lah. Jadi nak putuskan saka ni siapa nak wakil? Makcik ataupun anak? Itu maksudnya macam mana? Wakil untuk memutuskan benda ni. Kena seorang wakil lah. Makcik mana okey. Okey. Makcik duduk ni. Orang dah ada semua. Makcik duduk situ Tok duduk dulu. Saya nak set up. Bawang dia 5-3 biji tak tahu. Dia ambil. Ambil kain. Okey, makcik tangan kiri dulu makcik. Okey. Makcik ukok Ustaz. Yang ni tak boleh ada tulisan ni kena potong. Potong. Mic yang tu tinggal. Mic saya sana. Tak. Tu pegang. Tak. Okey. Ukur macam mana ni? Okey. Ambil dari sini makcik. Dari sini, dari sini. Lebih kurang sampai sini. Sampai ujung. Sampai jari tengah tu. Makcik ukok bagi tahu dah situ potong. Ambil ujung dah. Okey, ujung dah makcik tak lebih kurang. Okey. Okey. Koyok.
Main ucok kuat ke dia makcik. Dah ni pula. Okey, potong. Motor limau. Okey. Ini 2 keadaan. Satu lagi buang pisau kan tu. Ya. Apa buat 3 tali. Limau biji. Limau ambil 3 biji tak apa. Dia 3 boleh, 4 boleh lah. 4 boleh. Okey makcik, ambil tangan kiri makcik. Bismillah, genggam tu ya Allah. Niat ya Allah Tuhanku, aku nak buang saka-saka, aku nak putuskan dia. Letak sini segenggam sahaja. Genggam macam. Segenggam saja. Niat dia lock. Macam kuat-kuatnya. Baca kuat. Dia semua ni lah. Macam mana baca dia? Okey, ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku, aku ingin memutuskan aku ingin memutuskan saka pusaka ini saka pusaka ini dari keturunanku. dari keturunanku. Okey, tok. Tok. Okey. Tunggu sat ah. Pisau. Pisau dengan motor limau. Oh, Husin dah kawan baru. Dan sekarang sikit tu orang cakap dah jemu merawat ni macam mana? Ah, Bagi dia. dia dalam kaedah merawat ni tidak ada kena ada jemu lah. Sebab kalau orang yang berputus asa ni, Allah Ta'ala sendiri tak suka sebenarnya orang berputus asa ni. Kalau kata merawat ni dah jemu, kalau sakit pun jangan pergi hospital lah. Tak reda apa dah. Benda ni satu ketentuan daripada Allah SWT. Okey, saya nak ajak ni. Okey. Potong dari sini ya, tengah lah. Okey. Sebelum potong, tanya makcik. Makcik nama apa? Cik nama apa cik? Safia. Binti? Safia binti mak ke bapak? Mak dengan bapak. Safia binti Awam dan Maryam. Okey, potong. Okey. Okey. Lepas tu tanya umur makcik belah ni. Tengah. Okey. Lintang, betul lintang. Tentang. Tak apa. Umur makcik Umur Umur makcik 63 tahun. Okey, potong. Lucu ni. Okey. Asal makcik orang mana makcik? Asal makcik orang Terengganu. Kena pisau lagi kan 5, cukup 4. Tak boleh lah, 3 tak apa. Jadi mula sekali nama kan? Nama, Nama, umur dia, umur. tanya lebih kurang peribadi dia lah. Lepas tu asal yang mana kan? Asal dia mana. Okey, jadi insya-Allah makcik letakkan tangan makcik sini. Tangan kiri. Tangan kiri. Okey, letak sini. Ini cara kaedah dia. Kalau orang perempuan kita boleh pakai ni lah, kayu ataupun kalau orang lelaki kita boleh pegang lah. Boleh. Nak kayu tak? Ambil kayu. Kayu kecil lah. Ada. Ada. Okey. Kalau untuk orang perempuan kita sentuh di sini lah untuk kita tarik dia sampai ke bawah. Sini kita potong sembelih dia Dah berapa tahun untuk guna kaedah ni? Lama lah. Dah belah-belah tahun tu. Okey, Makcik. Makcik ikut saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Kau yang maha kuasa. Kau yang maha kuasa. Kau yang maha mencipta. Kau yang maha pencipta. Kau yang menciptakan Kau yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. 7 petala bumi. Kau yang menciptakan Kau yang menciptakan manusia, manusia, jin, jin, syaitan syaitan dan iblis dan iblis dan lain-lain dan makhlukmu. lain-lain makhlukmu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhan. Aku. Aku Sebut nama makcik. Safia Binti Awan dan Maryam. binti Awang, Awan ibu Maryam. Ibu Maryam. Dengan ini, Dengan ini aku ingin memutuskan aku ingin memutuskan segala saka pusakaku, segala saka pusakaku, keturunanku, keturunanku, baik di sebelah ibuku baik di sebelah ibuku maupun di sebelah bapaku. maupun di sebelah bapaku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Kau hancurkanlah jin-jin, Kau hancurkanlah jin-jin, saka saka yang mengganggu yang mengganggu keturunanku keturunanku dengan berkat doa kalimah dengan berkat doa kalimah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Pejam mata cik lah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بك Allahu Akbar. Lepaskan tangan makcik pelan-pelan. Tali standby ya. Mai jari tengah. Jari tengah mana? Lepas keluarkan pelan-pelan. Tinggalkan jari tengah. Ni jari tengah kan? Okey, pelan-pelan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tarik makcik. Tarik kuat sikit tangan. Okey, lepas. Kapan dengan dia? Ikat mati tu. Ikat pergi habis. Lima orang tu dah. Ikat tiga. Bomoh semua dalam ni. Makcik rasa apa tak masa baca ni? Rasa dada sakit. Sakit dada. Ada masa tutup mata tu ada macam terbayang tak orang dulu? Tak ada. Tak ada. Dia kadang-kadang dalam proses ni dia akan terbayang tuk nenek kita. Masa ni dia akan datang. Yang mana yang jin lah. Yang mana yang khorin, yang jin-jin ni dia akan datang. Ini tiga tali eh? 3 tali. Diikat dengan 3 tali ikat mati. Jadi apa ni? Kaedah rawatan ni insya-Allah. Tuk Singa kalau saya dah pandai ni boleh saya ijazah pada pelajar saya nanti. Boleh? Dalam grup KRD. Boleh insya-Allah. Kita ada nanti join grup KRD Ustaz Hafiz. InsyaAllah. Ini sajalah untuk kita putuskan skor. Jadi yang ni terpulang pada makcik. Kena tanya orang ni Ustaz. Makcik nak urus ke ataupun kami nak urus? Ni persetujuan. Kalau kami urus, kami kena bakar lah. Ataupun dia dilemaskan dalam laut. Macam mana Ustaz nak urus ke? Bakar. Kita bakar? Okey, kita bakar insya-Allah. Kami urus sana ya. Okeylah. Jadi insya-Allah itu saja daripada ni untuk pakcik. Mai pakcik. Yang kedua pula kita pembuangan visa. Makcik ke pakcik? Pakcik dah settle lah pakcik pula. Pakcik pula. Ni kalau perasan perubatan semalam pakcik ni seperti terkena visa, terkena ain daripada makcik ni. Cik bawa tak boleh duduk atas kursi. Nak duduk atas kursi? Abah, ambil kursi dia untuk. Apa dia? Nak kena meja tengah. Boleh? Tak meja. Tak ya? Tak boleh. Pakai daun macam mana tu? Cerita sikit. Daun sirih. Ni kaedah tradisional lah. Okey. Okey, kita bagi. Dia ni beli banyak lain. Ha. Pakcik pilih 7 lain untuk saya. 7 lah. Kaki pakcik ni dah bengkak. Ada penyakit ni. Tu nak kursi. Tak boleh. Plastik. Pilih yang elok sikit lah. Dia kena pilih atas naluri dia sendiri. Tujuh lai. 7 lain. Kalau lebih daripada ni, kalau kita perlukan lebih, kita ambil lah. Syarat dia buat 7 dulu. Adik duduk dia jatuh dia budak ni. Okey, slide. Okey, tak tepi tu pakcik.
Yang ni, jadi yang ni Ustaz boleh baca lah, apa-apa Ustaz baca. Untuk kita ni, niat kita nak tarik pisau dia lah. Kita baca ruqyah. Ruqyah Allah. Yang pakcik sakit berapa nak? Macam mana Ustaz baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni hamim mic dia. Ustaz baca. Ni Ustaz nak buat sendiri boleh? Tak apa-apa. Buat, kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtat bidarbillah. Tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakfu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cerita sikit tu. Ambil daun sirih letak tempat perut dulu mula. Ambil letak tempat dia mana sakit lah. Okey, perut. Lepas tu baca apa tu masa letak? Ikut kita membaca untuk apa yang kita boleh baca. Kita pasak untuk tarik benda tu keluar. Untuk tarik keluar. Okey, tutup baju pakcik. Okay. Surun surun sur wa ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okay, Ustaz, dia masa kita ni kita ada satu kaedah dah, kaedah sedut lah. Tapi ingatlah sedut ni dia perlu hati-hati jangan sampai kita telan. Okay, sedut dah. Kita tiup balik di atas daun ni lah. Supaya kita sedut sakit dah. Okay. Kita tariklah macam ni lah. Okey. Sedut. Sak mana? Lepas balik, jangan telan lah. Telan dia akan pisau dia akan masuk badan kita balik. Okey. Binastadarat kama stadaratil malaika bimadinatir rusul bila khandakin wala sur min kulli qadri maqdur hadri mahzur wa min jami'is surur tatarasna billah. Okey. Tatarasna billah. من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lebih banyak tak apa? Tak apa. Takat orang kita rasa kita puas hati, kita okey. 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 Cukup. Okey, cukup insya-Allah. Pakcik dah tahu apa tak masa kita baca Allah? Ada macam ada benda keluar kan? Rasa kebas kan? Jadi pakcik rasa kebas masa dia tarik tu. Memang macam tu lah. Kita kena basuh tangan. Tendang sini nak buang mana? Ini kena buang. Ini kena ikat-ikat kena buang. Buang. Kena dia pisau. Ikat ni je. Alhamdulillah. Akak duduk sana balik. Okey, alhamdulillah ala kulli hal. Okey. Itu dua kaedah yang Tok Sing ajarkan. InsyaAllah nanti untuk peserta KRD yang telah join Ustaz punya kursus program untuk rawat diri tu, insyaAllah Ustaz akan ajar untuk kamu semua juga nantilah.
jika Tok Singa benarkan saya ijazah kepada kamu semua nanti insya-Allah. Izin Tok nanti? InsyaAllah. Tapi dia seelok yang dibuat oleh pakar lah. Sebab bahaya takut tersedut visa. Takut tersedut visa, takut tersalah bacaan masalah tu. Okey. Akak ada siapa buat? Lega? Mana mic tu? Mic tu. Alhamdulillah. Okey je. Makcik tadi masa buat tu? Cuba buat je rasa macam sakit dada ke. Lama sangat tu. Untuk viewer kita kat luar sana, kalau mak sakit ke semua, tolonglah jangan bagi dah tahap kritikal baru nak pergi berubat. Kalau dah mari mimpi tanda-tanda gangguan jin ni, kamu Google pun dah banyak dah, kat Google boleh tengok. Tanda-tanda gangguan jin tak kena cerita dah. Google pun dah banyak dah orang cerita. So, kalau dah ada tanda tu, lebih daripada 3 tanda tu, bukan nak suruh kamu ni, tapi kalau boleh ikhtiar untuk Tanda dia macam mana? cari. Tanda tu macam mana tanda dia? Dan tanda salah satunya, kalau bermimpi selalu jatuh tempat tinggi. Kerak makcik. Pernah ada dulu. Lepas tu kalau mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi bayi, menyusu bayi, maknanya saka tu isyarat seperti meminta makanan. Lama dah tak dihidangkan makanan. Bermimpi dikejar binatang berbisa, selalunya isyarat pada sihir. Ataupun bermimpi menjaga binatang, seperti ular, kita jaga ular sawa semua kan. Jinak kan kita pula. Ataupun harimau semua, selalu isyarat. Isyarat ni maknanya tak, Ustaz tak cakap benda tu betul lagi. Tapi kita kena ruqyah dulu, petanda. Okey, alhamdulillah. Itu je lah insya-Allah untuk hari ni. Itu ada ustaz kau bawa air ni. Untuk baca ruqyah lah, insya-Allah. Okey. Itu garam apa semua tak ada, tak payah. Itu ruqyah lagi insya-Allah. Tu kaedah Ustaz lah dengan mandian. Cuma macam mana? Okey. Untuk sahabat-sahabat supporter semua yang nak nak try, nak merasa kasuri syifa Tok Singa, mana link ni? Itu link nanti ya. Bagi? Nanti takut tak ada nak milih tak hati. Boleh lah pakai WhatsApp tak apa, nanti pelan-pelan lah kita buat ni. InsyaAllah. Apa ni? Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Nantilah. Kontak Tok Singa WhatsApp dulu lah kan. WhatsApp 04 6177 467. Boleh Okey. Tolong komen semua. Nombor. 014 6177 467. 014 6177 467. Boleh WhatsApp lah, tapi kalau lambat balas tu minta maaf sikit lah sebab mungkin queue. Okey, siapa nak yang apa? Kasturi tu lah boleh cuba lah. Nak kasih sifat yang daripada air tangan Tok Singa. InsyaAllah. Okey, air tangan Ustaz lain. Tok Singa punya air tangan lain, dia ada lain sikit. Dia kalau boleh kita ni simpan lah kan. Yang Ustaz Syafiq pun simpan, yang saya pun simpan. Jadi lagi kuat lah kan. Lagi kuat maknanya ada banyak-banyak perawat yang kita guna. Mungkin hari ni kita pakai Ustaz Syafiq, esok pakai saya. Jadi benda ni dia ada tindak balas antara satu sama lain. Jadi insya-Allah lah itu mungkin ke asbab proses untuk penyembuhan. Sebab macam ubat doktor lah. Saya bagi contoh. Doktor kerajaan dia bagi paracetamol. Tapi kita rasa nak lagi cantik lagi, kita pergi farmasi, kita dapatkan vitamin, kita beli yang kita sendiri. Jadi yang kerajaan pun kita makan, yang swasta pun kita makan, vitamin pun kita makan, kan lebih baik. Ikhtiar. Jadi jadi macam tu juga dengan proses rawatan ni pun, barang-barang produk yang kita buat ni bukan kita buat untuk nak duit, tapi kita nak bantu sahaja. Kita nak bantu sahaja, maknanya kita tak salah kita ambil kat pusat rawatan ni setengah bomoh. Ingat, ini saya nak beritahu. Bomoh dia akan kata apa? Jangan campur barang dia. Ini bomoh Ustaz. Walaupun dia kata nama dia Ustaz, tapi dia kata jangan pakai Tok Singa je. Nak berubat orang lain. Jangan berubat dengan orang lain. Kena berubat dengan saya, bagi habiskan saya. Ini adalah orang yang berwatakkan bomoh sebenarnya. Kalau dia tanam khadam dalam badan orang. Dia tanam khadam dalam badan tu. Jadi kalau orang tu perawat yang betul, dia tak kisah. Saya pun tak kisah. Mungkin hari minggu ni nak berubat saya, minggu depan dia nak main Ustaz Syafiq, minggu sekali lagi nak berubat dengan Pak Menawir. Itu terpulang hak dia. Lagi bagus. Lagi ramai dia berubat, lagi asbab penyembuhan tu ada di situ. Sopa kat minyak ni. Mungkin hari ni pakai Ustaz Syafiq punya, esok pakai saya punya. Lusa mungkin pakai Pak Menawir ke siapa-siapa lagi lah. Yang tak kisahlah dengan perawat yang kita rasa boleh merawat yang betul ni. Jadi alhamdulillah itu asbab penyembuhan insya-Allah. Bukan kita nak buat duit. Tidak. Untuk penyembuhan insya-Allah. Jadi itulah antara ikhtiar untuk kami bergerak itu untuk manajemen kami semua, perawatan bil api bil air semua kan. Disewa semua
So kami tak minta sedekah, kami buat barang dan kami bagi pada kamu. Menego. InsyaAllah meniaga dengan cara kami lah, insyaAllah kami perawat dengan cara perawat kan. So insyaAllah nak support kat sini dalam RM25 harga dia insyaAllah. Nanti boleh contact terus nombor di bawah. InsyaAllah Ustaz iklan dan sajalah insyaAllah. Nanti apa-apa tu Singa akan update dalam page dia lah. InsyaAllah saya pun tu. Semua ada page baru kan? Page baru. Tapi tak ni lagi lah sebab yang page yang sekarang dok ni dia dah unpublish banyak sangat dah. Biasalah orang yang berjuang ni macam-macam kena block. Ustaz Syafiq pun dah chat lah. Jadi insyaAllah pelan-pelan lah semua pelan-pelan. Jadi itu sajalah kot makcik. InsyaAllah. Cik nak cakap apa-apa? Makcik dah cakap apa tak? Ambil mic lah. Oh, nak cakap Apa pengalaman berubat dengan kami? Ni lah pertama kali makcik tak adalah berubat cara orang macam ni lagi lah kan. Macam kita ni. Lalu kita pergi tempat-tempat ni biarlah kita pun baca, tak dengar lah pada baca kan. Satu lagi hak pesakit kamu berhak nak tanya ustaz baca apa ni? Berhak untuk kamu tanya kalau kamu tak tanya takut dia baca mentera boleh kita boleh tanya. Boleh. Pesakit kena tanya. Ustaz baca apa ni? Sebab bila perawat ni baca, dia telah menghantar gelombang kepada orang kita. Kalau benda tu dibaca mentera yang kita pun tak faham, mensyirikkan Allah SWT lagi lah. Bahaya. Ingat hak pesakit. Tapi kalau kita tanya, kalau dia tak bagi tahu macam mana? Kalau perawat tu tak nak beritahu, jangan berubat dengan dia. Jangan berubat dengan dia. Sebab kalau dia pun tak tahu dia baca apa, tu masalah. Dia macam ni. Kalau ada setengah perawat dia baca slow. Ada dia baca slow. Jadi slow. kita dengar bismillah je. Kalau kita tanya dia kata dia baca Al-Quran, dia baca ayat ni tak apa. Setengah yang tak mau bagi tahu tu duk sana sini, dari sana dari sini. Itu problem lah makcik. Mambang putih, mamang mabuk minum brandy. Itu masalah tu. Tapi kita dengar dia baca ayat-ayat Quran, tapi dia baca tak kuat lah, baca tak kuat. Tapi untuk sebagai perawat, perawat ada join sekali live kita ni. Ustaz sangat-sangat menekankan, menitik berat untuk kamu semua melafazkan dengan nada yang kuat, dengan jahar, bacaan zikir tu yang sangat jelas dan kuat supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan Al-Quran apa salahnya baca kuat-kuat? Betul tak tu? Yang dengar dapat pahala. InsyaAllah. Itulah untuk hari ni insyaAllah. Dan ilmu ni Ustaz akan share dalam grup KRD. Semoga Ustaz punya pelajar-pelajar daripada Perai tu dapat juga ilmu ni untuk mereka applykan dalam rawatan dia insyaAllah. Cuma ilmu ni perlu kepada kemahiran yang padulah kalau dia berdepan lah nanti untuk memahami secara secara jelas. Sebab bahaya benda ni kalau salah cara, takut benda tu berpindah dalam badan kamu pula. Dia masa contoh dalam proses sedutan tadi tu, dia jangan ada orang belajar yang tak lepas. Ini pengalaman saya sendirilah. Anak murid saya belajar yang tertelan. Dia bukan sengaja telan, dia tersedut. Bila tarik tu tertelan, dia akan sakit lah seminggu lah. Sebab ni bisa orang. Bisa orang dia tarik masuk dalam badan lah. Jadi bahaya benda ni. Tarik dia kena lepas dengan habis. Nafas tu dia kena penting sikit lah. Terkaedah kita boleh cerita macam mana. Tetapi nak ambil tu lebih baik ijazah dia berhadapan dengan guru lah. Boleh nanti bila-bila senang-senang follower KRD. Kelas rawat diri. Saya ada kelas rawat diri boleh jumpa dengan Ustaz Syafiq, boleh jumpa dengan saya pun insya-Allah saya akan ijazahkan lah secara depan-depan insya-Allah. Ustaz, kalau macam tangan dia ni memang tak boleh kata nak lama lah makcik. Sama dia lama. Kalau masa kecil tu datang, kita beli ikhtiar lagi. Kita boleh turut tu dengan bacaan zikir insya-Allah. Sebab ni dah besaran pada sendi dia. Sebab jin ni akan bersarang pada bahagian sendi-sendi. Sebab tu tengok sendi dia kan, sendi dia. Masa baca dia sendi rasa efek kan. Itulah antara dan jadi macam ni juga disebabkan salah satu puncanya tak dapat makanan. Dia tak dapat makanan. Ya, betul. Tu ada cerita kan kita rahim semua tidak teratur kan. Betul, kita rahim ada kacau tak? Dia bulan-bulan datang tapi sekarang dia cepat. Tak yang kat apa. Bukan dia. Dia datang tak ada ulan tapi dia apa orang kata cepat kering. Dia tak macam dulu dah. Macam dulu memang dengan 7 hari sekarang 3 hari 4 hari dia dah kering. So macam dia tak berapa nak lawas. Tak ni lah panggil apa? Dia tak keluar habis lah. Tak betul lah. Sebab pernah jumpa tu tak ada berhenti. Jin tu tak nak bagi semayang, bagi waswas. Istihadah dah jadi. Itulah insya-Allah. Terima kasih makcik, terima kasih semua. Terima kasih Tok dengan ilmunya. Apa ni? Saya terima ijazahnya.
Saya ijazahkan Ustaz. Allah insya-Allah. InsyaAllah. Ni untuk Ustaz seorang kamu jangan kau beri tu ijazah pula. Okey. Betul Ustaz, untuk singgah. Saya boleh ijazah pada orang nanti InsyaAllah saya izinkan insya-Allah. Ijazahkan kepada orang yang betul-betul mahir dan ajarkan dia seperti yang macam mana saya ajar. Khidmat untuk Rasulullah. Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah. Okey. Siapa Tok Singgah lah sikit insya-Allah bolehlah beli kasuri syifa dia nak rasa. Sebab kasuri syifa Tok Singgah kalau perasan dia ada campur batu tabasyir dalam tu. Dan dalam tu apa lagi Tok? Munggal. Teras munggal pati munggal. Kemun hitam ada? Kemun hitam tak ada. Kita campur ni lah, kita buat minyak dia lah. Campur dia punya titisan lah. Padu lah, try lah insya-Allah. Sebab ni antara kami nak buat minyak ni bukan buat minyak saja tapi kami upgrade lah. Macam ustaz, saya tengok ustaz memang lama di tempat dia. Memang dia buat proses minyak sendiri. Macam saya sama lah. Jadi dia baca sendiri. Jadi dia buat ni di atas titik apa orang tu, titik tangan ayat peluh ayat tangan dia. Maknanya benda tu bukan buat untuk komersial saja. Bukan macam komersial ni kilang order dari kilang sampai tak payah baca apa, tuan-tuan pun tak tahu. Jadi yang ni kita nampak sendiri. Kita tengok dengan kesungguhan yang dia buat tu, memang dia agak susah sikit lah sebab nak buat satu persatu. Kalau kita nak komersialkan ni, kita order kilang sampai ni ada sipok banyak yang penipu punya Ustaz. Banyak, memang banyak. Beli dekat Medin, kasturi tu. Yalah. Kat Medin tu RM5. Jual kat orang RM3.40. Dia ada sipok apa? Beli balik pos. Beli masuk dalam kotak pos. Masuk dalam kotak pos. Jadi banyak penipuan yang banyak. Hati-hatilah nak beli produk-produk rawatan ni, hati-hati. Insya-Allah. Pisau. Apa pisau? Dah nah. 5 ada. Hati-hati sayang. Okey, beres. InsyaAllah. Tutup dengan bacaan selawat. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Di dalam suruhan bersalawat Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat salawat bersama-sama. Balulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersalawat salam bersama-samanya. Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.